Assalamualaikum, salam hormat. Saya Haris Ashraf Hasnan dan ini Fokus minggu depan. Kami masih lagi memberi tumpuan beberapa perkara. Jika semalam rakan saya Najib Arif membawakan perkembangan berkenaan dengan impak ataupun kita melihat kepada krisis Rusia-Ukraine, tetapi hari ini saya ingin membawakan untuk dua blok ini perbincangan memfokuskan kepada isu yang tertumpu di peringkat nasional. Pertama, untuk blok pertama ini saya nak membawakan perbincangan kita berkenaan dengan pilihan raya negeri Johor. Tetapi kita nak memberi fokus tumpuan kepada isu melibatkan golongan muda. Apa kehendak golongan muda? Kerana ini merupakan platform yang penting. Banyak parti-parti politik mengakui bahawa PRN Johor ini adalah landasan penting dalam menentukan kepercayaan golongan muda kepada parti mereka. Dan untuk itu, untuk kita mengulas lanjut berkenaan dengan isu ini, bersama dengan saya adalah Profesor Madya Dr. Muhammad Mursyid Arsyad, pensyarah ataupun Profesor Madya Pembangunan Belia di Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia. Doktor, terima kasih kerana sudi bersama dengan Esro Awani. Pertama sekali difahamkan doktor dan juga pasukan ada turun ke lapangan untuk melakukan kajian lapangan dan juga mendekati golongan belia, anak muda, memahami aspirasi mereka. Pertama sekali, apakah yang dimaksudkan dengan undi 18 kepada proses demokrasi negara ini dalam konteks pandangan mereka anak muda di lapangan itu sendiri, Doktor? Okey, terima kasih saya ucapkan kepada pihak Israwani atas kesudian untuk berkongsi di petang minggu ini. Jadi sebenarnya satu dapatan yang menarik Haris, kerana apabila kita berbicarakan tentang undi 18 ni, pelbagai persepsi yang diberikan terutamanya daripada golongan muda ni. Jadi kebanyakan mereka teruja, dan ada yang dalam kalangan mereka terkejut rupanya nama mereka dalam daftar pemilih. Jadi sebenarnya mungkin di sini kita nampak bahawa keterujaan golongan belia sebenarnya ada di dalam PRN Johor yang akan tiba nanti. Jadi yang paling penting sekarang ni adalah sentimen mereka undi 18 ni, bagaimana mereka nak mencari pemimpin yang boleh menjadi wakil kepada mereka, yang boleh membawa suara mereka. Dan sentimen yang kita nampak daripada tinjauan di lapangan juga sama pasukan mendapati bahawa terdapat juga satu persepsi yang mereka inginkan pemimpin yang bermuka baru, pemimpin yang memiliki idealisme, pemimpin yang mampu untuk bekerja untuk rakyat, dan pemimpin yang bersih. Yang paling penting pemimpin yang bersih dan mampu untuk berkhidmat kepada rakyat dengan cara yang lebih efisien. Dan kita lihat di sini juga daripada undi 18 ni juga sebenarnya merupakan satu platform. Kita lihat di Pilihan Raya Negeri Johor ni merupakan satu indikator sebenarnya untuk kelangsungan proses demokrasi di negara. Kerana untuk maklumat semua, ini merupakan kali pertama undi 18 diperkenalkan, dan Pilihan Raya Negeri Johor merupakan satu indikator keberkesanan undi 18 ini kepada golongan muda. Doktor, kalau kita bercakap berkenaan dengan undi 18 dan juga dalam konteks pilihan raya negeri Johor ini, dalam kajian lapangan, apa yang anak muda ini inginkan? Apa yang mereka mahukan dalam konteks PRN Johor ini, Doktor? Semestinya soalan yang sangat bagus Saudara Haris. Tinjauan kami Pasukan Pendidik Institut Pengajian Sains Sosial IPSAS UPM dengan kerjasama Universiti Utara Malaysia, kita mendapati bahawa pentingnya golongan belia ni nampak mereka inginkan suara mereka didengari. Dan boleh dikatakan bahawa mana-mana parti politik yang ingin menjadi kerajaan di Pilihan Raya Negeri Johor ini, sebenarnya mereka perlu mendengar suara anak muda. Jadi golongan muda sangat berbesar harapan supaya suara mereka didengari. Dan antara sentimen-sentimen yang ada dalam kalangan anak muda, terutamanya di Pilihan Raya Negeri Johor ni, mereka inginkan kos sara hidup yang lebih sesuai dan kos sara hidup yang rendah untuk terutamanya yang tinggal di kawasan-kawasan bandar, kawasan-kawasan hiliran, dan ini merupakan satu antipati utama. Golongan muda inginkan supaya kos sara hidup itu lebih sesuai untuk mereka. Dan yang kedua, dari segi aspek pekerjaan, peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan juga merupakan satu intipati utama harapan anak muda. Mereka inginkan kerajaan yang mampu untuk memberikan peluang kepada mereka, terutamanya graduan lepasan Institut Pengajian Tinggi dan juga daripada pelajar-pelajar lepasan daripada sekolah. Jadi peluang pekerjaan ini juga menjadi satu indikator yang mana selain daripada itu, mereka juga inginkan upah dan gaji yang setimpal dengan kos sara hidup. Jadi mereka sangat risau kerana terutamanya di kawasan yang tinggal di kawasan bandar seperti di Johor Bahru, Pasir Gudang dan kawasan sekitarnya, mereka inginkan supaya mereka mampu untuk memiliki hartanah
mampu memiliki unit untuk mereka diami. Kerana ini merupakan perkara asas yang diperlukan dan semestinya kerajaan yang akan dibentuk di dalam Pilihan Negeri Johor ini perlu untuk melihat perkara ini sebagai perkara yang perlu menjadi satu prioriti kepada golongan belia. Jadi perkembangan yang positif Saudara Haris kita lihat daripada pilihan raya tinjauan sempena pilihan raya Negeri Johor ni, kita dapati bahawa suara belia ni seharusnya menjadi prioriti. Mungkin sebelum ini suara belia mungkin daripada senarai 28, 29 daripada 30 senarai yang perlu dilakukan oleh seorang calon ataupun bakal wakil rakyat ataupun kerajaan yang bakal membentuk kerajaan. Tetapi sekarang suara belia menjadi suara utama dan mungkin bukan jadi nombor 28, 29 tapi jadi mungkin perkara utama, ya, mungkin berada carta 5 teratas perkara yang perlu dilakukan oleh mana-mana parti politik yang ingin menjadi kerajaan. Dr. Mursyid, antara perkara yang selalulah dimainkan kalau kita lihat di media sosial, ada anak-anak muda yang menyuarakan bahawa mungkin mereka agak bosan dengan permainan politik ataupun tidak mahu terlibat secara langsung dengan politik. Tapi pada masa sama, pentingnya untuk proses demokrasi negara diangkat. Setiap kertas undi itu cukup penting. Tapi antara perkara yang sering highlight yang dinyatakan oleh golongan muda dalam beberapa siri temu bual kami di lapangan juga melihat kepada karakter pemimpin itu. Mungkin kajian lapangan, Doktor boleh kongsikan kajian lapangan berkenaan dengan karakter pemimpin yang diidamkan oleh pengundi muda di negeri Johor, Doktor. Ya, benar sekali Saudara Haris. Tinjauan kita juga mendapati seperti mana yang saya kupas tadi, memang karakter calon juga menjadi perkara penting yang mereka inginkan pemimpin yang bersih, pemimpin yang tidak terpalit dengan isu-isu ataupun apa-apa yang berkait dengan kredibiliti mereka. Jadi ini adalah merupakan intipati utama dan yang paling menarik Saudara Haris, mereka inginkan, terutamanya pengundi yang mereka inginkan adalah datang, calon itu datang daripada kelompok masyarakat itu sendiri yang dikenali, yang memang berada di dalam kelompok masyarakat dan mudah untuk didekati. Jadi semestinya pilihan calon ni taklah terlalu muda, Saudara Haris. Seperti mana sentimen golongan muda ni, mereka tak naklah calon yang terlalu muda, tak naklah terlalu berusia. Jadi calon yang berada sesuai, yang mampu untuk merealisasikan dan juga mampu membawa harapan rakyat pengundi-pengundi di sana, Saudara Haris. Dr. Mursyid, antara perkara lain juga adalah dari segi kalau kita lihat pengundi muda ini banyak juga anak-anak Johor yang mungkin alamat mengundinya di luar bandar, tetapi mereka pada ketika ini duduk di bandar-bandar, terutamanya kalau kita lihat selain di JB, mungkin mereka merantau ke Kuala Lumpur sebagai contoh, atau mungkin yang bekerja di Singapura dan juga banyak lagi bandar-bandar pilihan yang lain. Tetapi kita nak melihat kepada untuk mengajak anak muda ini turun keluar mengundi, menunaikan tanggungjawab mereka. Apa yang boleh dilakukan dalam usaha untuk menggalakkan lebih ramai anak muda yakin dalam kita tahu Omicron yang menular dengan begitu pantas pada ketika ini, untuk mereka turun dan juga mengundi pada Mac nanti, Doktor? Ya, terima kasih Saudara Haris. Sebenarnya bila kita lihat dari peringkat nasional, data dari peringkat nasional seperti kajian yang dilakukan di Institut Pembangunan Pendidikan Pembangunan Belia Malaysia IRIS KBS juga mendapati bahawa domain sosiasi politik terutamanya di dalam indeks Belia Malaysia yang terkini, domain sosiasi politik adalah domain yang sebenarnya domain yang rendah jika dibandingkan dengan domain-domain yang lain dan memerlukan satu sinergi untuk kita sama-sama membantu memberikan peluang kepada belia terutamanya untuk mendapatkan pendedahan tentang politik, dan dia berbalik kepada kesedaran kerana benda ini adalah perkara penting, jati diri dan juga semangat kewarganegaraan golongan belia untuk pulang dan turun untuk membuang undi. Ini penting dan kita lihat di sini perlunya ada advokasi politik dan literasi politik yang perlu dilakukan baik di semua institusi pengajian pendidikan, terutamanya baik di sekolah menengah, baik di peringkat universiti pengajian tinggi awam, swasta dan sebagainya, kerana proses untuk mematangkan golongan belia ini perlu bermula dengan proses untuk mendidik mereka tentang pentingnya demokrasi. Sebenarnya kita nak bawa satu konsep yang mana golongan muda turun mengundi ini, sebenarnya mereka ni adalah sebahagian daripada rakan pembangunan negara. Sebenarnya undi mereka, keterlibatan mereka di dalam proses demokrasi ini sebenarnya untuk membina negara. Itu sebenarnya intipati utama yang kita perlu terapkan. Dan kita tidak nak mahu membawa mereka seakan-akan merasakan politik ini tidak penting. Kita risau sebenarnya politik ni sebenarnya merupakan perkara yang seharusnya diambil peduli oleh golongan belia.
Tapi yang kita risau adalah political yang tidak mengambil tahu langsung tentang politik. Jadi semestinya proses untuk kita memberikan literasi kepada golongan muda, proses advokasi perlu dilakukan. Sudah sampai masanya ia perlu dirancangkan lagi, Saudara Haris. Dan inilah yang kita inginkan supaya anak muda turun beramai-ramai untuk membuang undi pada hari pilihan raya nanti, terutamanya pada pilihan raya negeri Johor ni. Baik. Terima kasih Profesor Madya Dr. Muhammad Mursyid Arsyad, Profesor Madya bagi pembangunan belia di Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia mengulas berkenaan dengan kajian lapangan undi 18, pengundi pertama ataupun pertama kali menunaikan tanggungjawab mereka untuk pilihan raya negeri Johor ini. Dan sebelum itu saya nak bawakan, sebelum kita berhenti rehat, di Astro Awani juga, kami di Astro Awani turut bekerjasama dengan 3 lagi saluran media penting yang lain, arus perdana yang lain iaitu Sinchu Daily, Sinar Harian dan juga The Star akan membawakan perkara penting terutamanya melibatkan undi 18 di mana di astroawani.com kami ada page khusus, laman khusus berkenaan dengan undi 18 kerjasama 4 organisasi media ini. Berita-berita berkenaan dengan undi 18 kami kongsikan di laman mikro ini. Dan selepas ini saya nak bawakan kepada anda berkenaan dengan isu Omicron. Apakah yang perlu kita fahami dalam menuju ke endemik ini? Kita berhenti rehat seketika, fokus minggu depan bersambung selepas ini. Selaku anak muda, agak bosan. Kita mungkin suka politik, tapi politician tu yang menyebabkan kita agak penat. Saya kecewa dengan apa yang berlaku dengan dalam politik negara. Yang paling kita risaukan adalah pertambahan ini tidak signifikan dan tidak diterjemah dalam undi. Gelanggang sudah dibuka. Tiba giliran anak muda menuntut hak mereka di pentas PRN Johor. Undi 18, sejauh mana keberkesanan suara belia jadi penentu perubahan demokrasi negara? Lantang bersuara di media sosial. Adakah kelantangan ini bakal diterjemah menerusi sistem pilihan raya? Saksikan laporan khas Undi 18. Adakah anak muda bersedia di Awani 7.45 malam ini? Hello, Assalamualaikum Prof.